Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aina Sasa binti Rosli, nombor metrik 261706. Saya merupakan pelajar tahun 2 dari Universiti Utara Malaysia dalam bidang pengurusan kerja sosial. Saya membuat video ini adalah bertujuan untuk memberi kesedaran kepada kita semua tentang impak psikologi akibat daripada penularan wabak COVID-19. Seperti kita sedia maklum bahawa penularan wabak COVID-19 berpunca daripada Wuhan, China, dan sejak itulah ia menular ke negara-negara lain di seluruh dunia termasuklah Malaysia. Oleh itu, Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO telah mengisytiharkan ia sebagai satu pandemik COVID-19. Selain itu, kita juga perlu tahu bahawa penularan ini bukan sahaja menjejaskan kesihatan dan pihak perubatan, malah ia menjejaskan ekonomi negara secara tidak langsung. Hal ini kerana sektor ekonomi menunjukkan penurunan yang sangat ketara kerana orang ramai tidak lagi melancong, mengurangkan urusan jual beli, tenaga kerja terpaksa menjalani kuarantin. Ada juga tenaga kerja yang terpaksa cuti tanpa gaji dan ada juga yang hilang pekerjaan disebabkan ekoran wabak ini. Dengan peningkatan bilangan pesakit yang telah dijangkiti, kita perlu sedar dan perlu menitikberatkan bahayanya impak psikologi atau masalah mental. Oleh itu, mari kita lihat adakah kita sedang mengalami masalah psikologi. Masalah psikologi boleh dilihat dari 3 gejala yang telah dikenal pasti. Yang pertama ialah gejala kebimbangan atau kemurungan. Kedua, gejala gemuruh, dan ketiga, gejala stres. Kita boleh lihat dalam contoh yang mudah bagi gejala kebimbangan, iaitu pada mulanya penularan wabak COVID-19 telah menyebabkan rakyat Malaysia bimbang dan rakyat Malaysia telah membuat pembelian panik serta mengumpul barangan keperluan topi muka dan hand sanitizer. Hal itu menyebabkan barangan-barangan tersebut sukar untuk dicari di pasaran. Ada juga setengah pihak yang berkongsi gambar rak pasaraya yang kosong, menyebabkan barangan keperluan menjadi perebutan orang ramai. Ini menunjukkan tingkah laku tanpa dijangka oleh masyarakat kita. Selain itu, gejala gemuruh. Gejala gemuruh kita boleh kenal pasti melalui diri kita sendiri. Kita boleh lihat jika kita sering berasa cemas, kita sukar untuk tidur, sukar untuk makan, dan kita sering memikirkan bahawa kesihatan kita juga terjejas akibat pandemik COVID-19 ini. Ada 3 jenis golongan individu yang mungkin mempunyai risiko besar untuk mendapatkan masalah psikologi, iaitu yang pertama, individu yang telah disahkan positif COVID-19, di mana mereka sering memikir masalah kesihatan mereka dan mereka akan meletakkan stigma negatif terhadap kesihatan mereka, di mana mereka akan memikirkan kematian itu dekat dengan mereka. Kerana mereka juga tahu bahayanya COVID-19 kerana tiada lagi ubat yang sesuai dengan penyakit ini. Yang kedua, individu yang telah dikuarantin. Individu ini juga mempunyai risiko besar kerana mereka mempunyai risiko untuk mendapatkan positif COVID-19. Dan yang ketiga, petugas kesihatan yang terlibat. Golongan ini juga mempunyai risiko besar untuk mendapatkan masalah mental kerana mereka terdedah dengan pesakit-pesakit yang telah dijangkiti
COVID-19. Mereka juga akan terlalu memikirkan atau risau bahawa mereka adalah penyebab penularan COVID-19 kepada anak-anak, keluarga, suami dan sebagainya. Oleh itu, saya sarankan agar kita semua tahu bagaimana langkah untuk menghindari diri kita dan diri orang lain daripada mempunyai masalah psikologi atau masalah mental ini. Yang pertama, kita haruslah mengenal pasti punca kebimbangan dan kerisauan kita. Jika maklumat-maklumat yang kita dapat itu membuatkan kita terlalu risau, kita terlalu bimbang, kita haruslah menghadkan maklumat yang kita dapat. Kita janganlah percaya 100% kepada maklumat di media sosial, tapi kita carilah maklumat yang sahih daripada Jabatan Keselamatan Malaysia dan Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan yang kedua, kita haruslah mengelakkan daripada membuat andaian sendiri, stigma negatif kepada golongan individu yang telah disahkan positif. Dan kita janganlah melemparkan kata-kata kesat kepada mereka, kerana ia akan menambahkan beban dalam pemikiran mereka. Dan yang ketiga, kita haruslah menjaga diri dengan baik, seperti menjaga waktu makan, menjaga waktu tidur dengan cukup, kerana ia dapat mengelakkan kita berasa sunyi dan murung sewaktu menjalani perintah kawalan bergerak ini. Dan yang keempat, kita haruslah melakukan ujian saringan kesihatan mental bagi golongan yang berisiko besar untuk mendapatkan masalah ini, seperti individu yang telah disahkan positif COVID-19, individu yang telah dikuarantin, dan individu yang berisiko besar mendapat masalah ini, iaitu petugas kesihatan yang terlibat dengan pesakit-pesakit COVID-19. Peringatan kepada kita semua bahawa mereka yang pernah memiliki masalah psikologi lebih mudah terkesan berbanding kita yang belum pernah memiliki masalah psikologi. Saya sarankan bahawa jika anda mempunyai masalah kemurungan, kebimbangan, kerisauan, gemuruh dan stres dengan teruk, anda boleh mendapatkan bantuan oleh pakar-pakar psikologi. Jika anda memerlukan bantuan pakar psikologi, anda boleh menghubungi talian kasih Jabatan Kebajikan Masyarakat, iaitu 15999. Anda boleh mendapatkan motivasi, kaunseling dan sebagainya.